Sebagai seorang pengawal keselamatan, memang tak lari dari berlakunya pelbagai gangguan sewaktu bekerja, terutamanya apabila bertugas pada waktu malam. Begitulah yang terjadi pada Abang Hassan bertugas sebagai seorang pengawal keselamatan yang menjaga sebuah kawasan perindustrian yang terletak di Seremban Negeri Sembilan. Peristiwa ini terjadi pada beliau sekitar 10 tahun yang lalu apabila beliau baru memulakan tugas sebagai seorang pengawal keselamatan di salah satu bangunan perindustrian di sana. Biasanya pada hari-hari biasa, beliau akan bekerja berdua bersama rakannya. Oleh kerana rakannya bercuti pada hari tersebut, jadi beliau terpaksa bekerja sendirian. Lagipun tiada sesiapa yang dapat menggantikan tempat rakan beliau kerana kekurangan kaki tangan pada waktu itu. Pada kejadian yang menyeramkan tersebut berlaku, beliau bertugas pada shift malam. Pada hari itu, seperti biasa, tepat pada pukul 7 malam, beliau sudah pun berada di tempat tugasan beliau. Sepanjang bertugas pada malam tu memang terasa sunyi. Sudah adalah sunyi bekerja pula seorang. Memang seram rasanya. Tapi nak buat macam mana, dah nama pun kerja. Nak dijadikan cerita, pada suatu waktu tu, sekitar pukul 3 pagi, sedang memerhati ke arah monitor CCTV yang berada di pondok pengawal, tiba-tiba beliau terpandang salah satu pintu yang terletak di belakang bangunan tersebut terlihat seperti telah terbuka. Beliau merasa hairan, siapa pula yang membuka pintu tersebut? Atas rasa tanggungjawab, beliau pun bangkit dan keluar dari pondok pengawal dan menuju ke arah ruang belakang bangunan tersebut. Dengan menggunakan sebuah basikal yang telah disediakan oleh syarikat, beliau pun dengan segera mengayuh menuju ke belakang bangunan. Dalam pertengahan jalan, tiba-tiba beliau terdengar bunyi pintu seperti ditutup dengan kuat, seperti dihempas. Beliau pun melajukan kayuhannya kerana yakin pasti ada penceroboh yang telah masuk ke kawasan bangunan itu. Apabila sampai saja di tempat yang dituju, beliau dengan segera memeriksa setiap pintu yang ada. Terdapat 2 biji pintu yang telah disediakan untuk kemudahan keluar masuk staf di situ. Namun beliau dapati tiada satu pun pintu yang terbuka. Pada fikirannya, mungkin pintu tadi telah ditutup semula. Untuk memastikan kawasan itu selamat, beliau pun berteriak, "Hello? Ada sesiapa di dalam? Jika ada, mohon keluar segera. Ini kawasan larangan. Hello? Hello?" Namun, tiada apa-apa maklum balas yang beliau dapat walaupun telah diberi amaran. Beliau pun cuba membuka pintu-pintu yang ada di situ untuk melihat ke dalam bangunan tersebut. Takut ada seseorang yang masuk ke dalam bangunan. Namun, ternyata pintu itu telah pun ditutup dan dikunci dari dalam. Dan mustahil pintu dapat dibuka dari luar kerana pintu-pintu tersebut hanya boleh dibuka dari dalam bangunan. Setelah memeriksa dan berpuas hati, memang tiada apa-apa yang mencurigakan berlaku, beliau pun mula nak bergerak untuk ke pondok pengawal semula. Namun, selang beberapa minit kemudian, apabila beliau hendak meninggalkan kawasan itu, tiba-tiba beliau terdengar sesuatu meneguhnya. Dengan keadaan terkejut, beliau pun menoleh ke arah belakang beliau, mencari punca di mana datangnya suara tersebut. Sedang tercari-cari dari mana punca datangnya suara tersebut, tiba-tiba terdengar pula bunyi seperti seseorang sedang menangis kecil. Mendayu-dayu je bunyi tangisan tu. Tiba-tiba bulu romanya mula meremang dan hatinya berasa tak sedap. Sejak dari itu, beliau sudah dapat merasakan
ada sesuatu yang tak kena tentang kejadian yang berlaku tadi. Hajat beliau untuk memeriksa kawasan itu dihentikan dan berpatah balik pulang ke pondok pengawal dalam ketakutan. Sedang beliau ingin berpatah balik memusingkan basikannya, tiba-tiba suara yang menyeramkan itu kedengaran kembali dan menyapanya dengan suara yang amat menyeramkan. Hai, tak tahu ke siapa? Sejurus mendengar suara itu, lantas beliau pun segera meninggalkan kawasan tersebut dalam ketakutan dan melajukan kayuhan basikalnya menuju ke pondok pengawal secepat yang mungkin. Sesampai sahaja di pondok pengawal dalam keadaan ketakutan dan termengah-mengah, beliau pun duduk dan menarik nafas untuk meredakan keadaan. Namun keadaan menjadi semakin cemas apabila terpandang sesuatu yang menyeramkan bila matanya merenung ke monitor CCTV yang berada di hadapannya. Beliau dapat lihat pintu yang terletak di belakang bangunan tersebut tiba-tiba terbuka dengan sendirinya dan diikuti keluarnya jelmaan sesusuk tubuh wanita yang berpakaian serba putih keluar di sebalik pintu yang terbuka tersebut dan terus menghilang dalam sekelip mata. Sesaat kemudian, kedengaran suara hilayan dari jarak yang agak jauh dan yang pastinya suara itu berasal dari makhluk yang dilihat dari monitor CCTV bilik pengawal tersebut. Pada masa itu, rasa takut beliau semakin kuat dan jantungnya mula berdegup dengan kencang. Lantas beliau pun segera membuka bacaan surah-surah suci Al-Quran dari YouTube dan berdoa semoga makhluk itu tidak mengganggunya sehingga ke pondok pengawal tempat beliau bertugas. Semenjak dari peristiwa itu, beliau tidak lagi membuat rondaan di area belakang bangunan tersebut. Rondaan hanya akan dibuat di tempat-tempat diarahkan sahaja dan di bahagian belakang bangunan hanya akan diawasi melalui CCTV. Dan jika ada sesuatu yang mencurigakan berlaku, akan dimaklumkan terus kepada pihak pengurus untuk menghantar pekerja backup untuk pergi bersama membuat pemeriksaan. Sekian, salam santai, seram.